Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan Sarafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kini berada di 5 Republik Peru bagi keberangkatan negara dan menghadiri Asia Pacific Economic Leaders Meeting. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan dengan pelantikan semula Perdana Menteri Jepun. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di 5 Republik Peru bagi keberangkatan negara pada 12 hingga 13 November 2024 dan seterusnya akan menghadiri Asia Pacific Economic Leaders Meeting ke-31 pada 15 hingga 16 November 2024. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang antarabangsa Jorge Chavez dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Gustavo Lino Andrenzan, President of the Council of Ministers of the Republic of Peru. Juga hadir ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Haji Serbini bin Haji Ali, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Amerika Syarikat, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam yang tidak menetap ke Republik Peru. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Perdana Menteri Jepun Tuan Yang Terutama Shigeru Ishiba berikutan dengan pelantikannya semula sebagai Perdana Menteri Jepun baru-baru ini. Suara pemimpin akar umbi membawa pengaruh, tindakan menjadi teladan dan empati dapat memberikan harapan kepada mereka yang menghadapi cabaran hidup. Justru peranan pemimpin akar umbi seperti ketua kampung, penghulu mukim, wakil belia, pemimpin agama dan kaunselor amatlah penting sebagai rujukan utama dalam komuniti. Perkara tersebut ditekankan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri semasa Simposium Kaunseling Antarabangsa 2024 pagi tadi. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, simposium tersebut menawarkan peluang berharga untuk memperkasa pemimpin akar umbi dengan kemahiran dan pengetahuan yang praktikal. Ia adalah peluang untuk memikirkan cara memperhebatkan inisiatif kesihatan mental, mengenal pasti sumber yang ada dan mewujudkan ruang yang selamat untuk dialog dalam komuniti. Ingatlah bahawa menangani isu kesihatan mental bukanlah tugas yang terletak pada bahu para profesional kesihatan sahaja. Pemimpin agama membawa kekuatan iman, ketua kampung menawarkan kepimpinan dan kepercayaan, wakil belia melambangkan ketahanan dan kecekalan, manakala kaunselor menyediakan sokongan dan kepakaran yang amat diperlukan. Bersama-sama, habis kita adalah rangkaian pengaruh yang kuat yang mampu mengubah lanskap kesihatan mental di negara Brunei Darussalam.
Dengan tema daripada kesedaran kepada tindakan, memobilisasikan kesihatan kaunseling di peringkat akar umbi dalam menangani cabaran kesihatan mental, simposium dianjurkan oleh Persatuan Kaunseling Brunei Darussalam (PERKAP). Juga diadakan pembentangan kertas kerja bertajuk Kesihatan Mental Masyarakat. Simposium sehingga Khamis ini berlangsung di Institut Perkhidmatan Awam Rimba. Simposium Konseling Antarabangsa 2024 diteruskan pagi tadi dengan sesi plenari pertama bertajuk Peranan Pemimpin Akar Umbi dalam menangani cabaran kesihatan mental. Peranan penting para pemimpin akar umbi dalam membantu mensejahterakan masyarakat dari peringkat bawah dikongsikan dalam kertas kerja bertajuk Kerahan Mobilisasi Akar Umbi. Juga disentuh potensi besar mobilisasi akar umbi sebagai alat yang berkesan untuk merapatkan jurang sokongan kesihatan mental. Kepentingan peranan pemimpin dalam kehidupan sosial dan spiritual pula dikongsikan dalam kertas kerja bertajuk Pemimpin Prihatin Masyarakat Sejahtera. Turut ditekankan pemimpin dalam perspektif Islam. Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu anak-anaknya. Pada sebelah petang, simposium kaunseling antarabangsa diteruskan dengan bengkel-bengkel yang diisikan dengan sesi interaktif tertumpu mengenai kemahiran kaunseling praktikal, kesedaran mental dan intervensi krisis bersesuaian dengan keperluan masyarakat. Tiga bengkel disampaikan secara serentak seperti bengkel kemahiran kaunseling untuk pemimpin akar umbi yang mengajarkan kemahiran asas yang utama di dalam sesi kaunseling, merangkumi cara atau gaya komunikasi antara penyampai dan pendengar. Manakala bengkel sokongan kesihatan mental community mengintegrasikan cognitive behaviour therapy CBT dalam praktik, memperkenalkan cara mempraktikkannya dan sokongan kesihatan mental community dalam menangani isu seperti kemurungan, kebimbangan dan tekanan supaya lebih berkesan. Bengkel hubungan terapeutik sebagai asas pembentukan kendiri ideal dalam kalangan pengamal kaunseling mengongsikan hubungan terapeutik untuk membantu klien mencapai perubahan positif dalam hidup mereka. Belia berpotensi menerajui perubahan dalam komuniti luar bandar. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Golongan belia merupakan harapan terbesar ASEAN untuk masa depan yang mapan. Mereka membawa inovasi dan semangat untuk memacu kualiti perubahan positif yang penting untuk menangani kemiskinan, ketidaksamaan dan kebimbangan alam sekitar. Perkara tersebut disentuh semasa Forum Perkongsian Awam, Swasta dan Pihak Berkepentingan ASEAN ke-13. Belia jelas Dayang Haja Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berpotensi menerajui perubahan dalam komuniti luar bandar dan memastikan mata pencarian yang mapan untuk generasi seterusnya. Forum menghimpunkan wakil daripada beberapa agensi kerajaan, sektor swasta dan pemimpin belia. Dengan tema Belia sebagai ejen perubahan ke arah ASEAN yang berdaya tahan, memperkukuh peranan belia dalam pembasmian kemiskinan dan pembangunan luar bandar. Forum berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Forum Perkongsian Awam, Swasta dan Pihak Berkepentingan ASEAN ke-13 berakhir petang tadi dengan majlis penutupan. Semasa majlis penutupan tersebut, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri,
berkata forum memberi inspirasi dan berfungsi sebagai peringatan yang kuat mengenai kepentingan penyelesaian yang dipimpin belia ke arah membasmi kemiskinan dan pembangunan mampan. Belia juga merupakan tunggak penyelesaian bagi menangani cabaran kompleks kemiskinan dan pembangunan luar bandar untuk membolehkan belia menyedari potensi, peluang, sokongan dan penglibatan dalam proses membuat keputusan. Awang Abdul Walid bin Haji Matasan menjelaskan pihak kerajaan, perniagaan dan masyarakat awam perlu bekerjasama dalam menyediakan golongan muda dengan alat, sumber dan platform yang diperlukan bagi membolehkan mereka berkembang maju. Penglibatan aktif belia dalam pembangunan luar bandar, membasmi kemiskinan dan proses membuat keputusan di semua sektor penting agar mereka dapat memanfaatkan setiap peluang untuk menyumbang kepada matlamat ASEAN yang berdaya tahan. Forum bertujuan memperkasa belia menangani cabaran membasmi kemiskinan yang akan membawa ke arah mencapai matlamat pembangunan mampan. Kanser kolorektal atau usus dicatatkan sebagai kanser paling tinggi dalam kalangan lelaki di negara ini, diikuti oleh kanser prostat dan kanser paru-paru. Pemeriksaan saringan secara rutin dan mengamalkan cara hidup sihat antara langkah mengurangkan risiko menghidap penyakit tersebut. Sempena Bulan Kesihatan Lelaki pada bulan November yang digelar Movember, berita perdana malam ini membawakan perkongsian pakar perubatan mengenai kepentingan ujian saringan dan persepsi orang ramai. Laporannya bersama Muhammad Daud Haji Tua. Buang air besar berdarah, sakit perut dan perut krem adalah antara gejala kanser usus. Kanser tersebut juga didiagnosis dalam kalangan mereka yang berusia 55 tahun ke atas. Namun, terdapat kes kanser usus dalam kalangan muda di negara ini meskipun di kadar yang sangat rendah. Satu ujian yang senang dibuat, yang senang mudah dibuat, seperti mengambil contoh najis apa tu, selamat untuk pesakit apa. Dan penting juga keputusan saringan itu ialah keputusan yang orang dapat doktor-doktor atau siapa saja boleh mempercayailah. Unsur-unsur semua itu mesti ada untuk mendapatkan satu kaedah penting dari segi screening supaya rawatan itu pun ada. Kanser yang dikesan pada peringkat awal akan mempunyai peluang lebih tinggi untuk mendapat rawatan yang berkesan serta mengurangkan komplikasi penyakit dan risiko kematian. Sifat laki-laki lah, memang kadang-kadang kalau indah mau ke hospital apa, memanglah fakta-fakta tersebut kadang-kadang orang sibuk menjaga anda tu untuk membantu ke ahli keluarga apa, jangan pandang ringan lah. Untuk jika ada masalah, kalau ada simptom-simptom apa yang dikhawatiri adakah ini orang yang membahayakan, disarankan untuk berjumpa doktor lah. Menjaga diri dan sentiasa mengamalkan gaya hidup sehat penting kerana usaha itu akan membantu mengurangkan risiko mengidap penyakit tidak berjangkit termasuk kanser. Muhammad Daud Haji Tua melaporkan untuk Berita RTB. Pekerjaan bagi orang kelainan upaya antara yang ditawarkan semasa jelajah kerjaya 2024 Anjuran Pusat Pekerjaan Brunei di daerah Tutong. Diadakan selama 2 hari, jelajah kerjaya turut memberi peluang dan manfaat kepada pencari kerja tempatan untuk menceburkan diri dalam pelbagai bidang. Lebih 50 buah syarikat swasta dan lebih 1,000 jawatan kosong ditawarkan sepanjang jelajah kerjaya diadakan. Harap dapat menarik minat calon-calon berpotensi dari pelbagai latar belakang, terutamanya termasuk orang kelainan upaya untuk menyertai tenaga kerja kami. Pihak Government menawarkan pekerjaan part-time dispatcher yang tidak memerlukan pengalaman tetapi hanya ada kenderaan sendiri dan juga lesen memandu. Supaya senang untuk bagi penduduk-penduduk Tutong untuk apply kerja di sini, dan semestinya di kawasan Tutong sahaja. Memudahkan untuk kami mencari kerja, semacam bagi opportunity juga untuk on-on-one sama dengan syarikat-syarikat yang ikut serta.
Amalan gaya hidup sihat menjadikan badan dan minda yang sihat. Namun, apakah jenis aktiviti yang boleh dilakukan bagi amalan gaya hidup sihat? Laporannya bersama Zulfadli Haji Kasim. Aktiviti riadah, rekreasi dan senaman antara amalan gaya hidup sihat yang boleh dilakukan oleh setiap orang. Apapun aktiviti yang dilakukan, ia membawa manfaat besar kepada tubuh badan, termasuk mengurangkan risiko mengidap penyakit. Untuk kekal sihat, diet seimbang juga sangat diperlukan. Mungkin dengan cara menunjukkan kami bersenam di depan dorang, mungkin dorang boleh minat lagi lah apa yang kami buat itu. Untuk menginspire dorang untuk mengikut lagi bersenam. Well, right now since social media berleluasa, kami dapat share macam information about strokes and anything yang macam hazardous to family apa. So macam spread awareness lah. Eating healthy foods, exercise, and especially in the case of stroke or if there is macam ada penyakit macam darah tinggi, then it's important to aga pemeriksaan di hospital. Stay active and then keep on exercise, makan makanan yang sehat, sayur, buah-buahan. Mengamalkan secara hidup sehat, kemudian mengamalkan sukan yang sesuai dengan umur dan badan kita ni, kemudian dapatkan khidmat nasihat daripada yang pakar. Tidur itu mesti cukup, sekurang-kurangnya 6 jam dan kalau boleh 7 ke 8 jam. Jadi kita ni mau tidur yang berkualiti. Asas senaman bergantung kepada kekerapan, intensiti, masa dan jenis aktiviti yang dilakukan. Dengan aktiviti sedemikian, ia dapat membantu mengekalkan tubuh badan dan minda yang sehat. Dari segi pemakanan dan gaya hidup untuk macam berolahraga, beriadah, menurut the World Health Organization, dorang sarankan exercise dalam masa 150 minit seminggu ataupun macam 30 minit 5 hari 1 minggu. Bagi menggalakkan rakyat dan penduduk mengamalkan gaya hidup sihat, pelbagai aktiviti dianjurkan. Ia semata-mata untuk melahirkan warga yang sihat dan aktif. Dengan amalan gaya hidup sehat, ia bukan sahaja dapat membentuk individu yang sehat dan aktif, bahkan keluarga dan masyarakat turut menerima impaknya, termasuk dapat menjaga kesejahteraan dan keharmonian negara. Laporan Zulfadli Haji Kasim untuk Berita RTV. Kejohanan Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam kali kedua 2024 membuka tiranya semalam dengan Sukan Bola Keranjang. Kejohanan berlangsung di gelanggang bola keranjang BBA Batu Bersurat. Sebanyak 6 pasukan mengikut kluster sekolah-sekolah menyertai kejohanan bola keranjang Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam yang dibahagikan kepada 2 kumpulan masing-masing bagi kategori lelaki dan wanita. Kejohanan dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Persatuan Bola Keranjang Brunei Darussalam.